أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah dari muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bapa, ibu-ibu yang saya kasihi sekalian. Hari ini hari mod cuti. Alhamdulillah kita berehat. Jadi sebagaimana Nabi rehat, Nabi ni solat. Ya Bilal arihna bis solah, kan? Begitulah juga solat ni intinya Quran. Di mudah kita juga kat sini hari ni rehat-rehatlah dengan Quran. Kan? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hari ni kita menyambung terus suratul Asri. Surah yang penting, yang ringkas untuk kita ambil pengajaran. Pada bahagian terakhir, iaitu pesanan yang keempat tentang golongan yang selamat daripada kerugian. Jadi siapakah golongan yang selamat daripada kerugian? Ada syarat dia. Jadi syarat yang pertama, golongan yang beriman. Syarat kedua, dia mestilah setelah dia beriman, mengakui keimanan dia, kena beramal soleh. Syarat yang ketiga pula, dia tak boleh beriman, beramal soleh sendiri-sendiri saja. Jadi konsep iman dan amal ni berjemaah. Kenapa? Semua manusia ni dicipta untuk apa? Diberikan peluang masuk syurga. Maka perlulah dia berdakwah, menyampaikan kebenaran. Dan nak lakukan semua perkara ni, beriman, beramal soleh dan juga berdakwah, satu perkara yang paling utama perlu ada agar berterusan dapat melaksanakan segala benda-benda berat ini, iaitu dengan kesabaran. Inilah 4 kriteria dan syarat agar kita selamat daripada kerugian. Yang jika tak ada syarat ni, pasti semua manusia berada dalam kerugian. Baik, kita baca balik sama-sama surah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, umur, lagi waktu yang telah pendek, singkat, dan juga sesuatu yang sedang diperahkan untuk menghasilkan sesuatu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu seluruhnya benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Seluruh aspek kerugian dialami oleh manusia. Contohnya orang tu ada apa? Segala modal yang diberikan. Dia ada tanah, kan? Orang ni kerajaan beri dia tanah, rugi juga. Okeylah, tak boleh ni, bagi dia duit pula, niaga, rugi juga. Bagi dia apa lagi? Semua suntikan bagi kat dia, semuanya tak boleh harap, semuanya rugi. Jadi Allah beri apa kat kita? Allah beri apa kat kita? Mata, ni panca indera. Semua suntikan dana Allah beri kat kita, semuanya tak boleh pakai. Semuanya merugikan. Tak pernah satu pun yang menguntungkan. Itulah hakikat manusia, yang mana
banyak menzalimi diri dia dengan menyalahguna pemberian-pemberian Allah pada dia. Umur dia, masa muda dia, mata, telinga, mulut, semua. Lagi Allah beri dia anak, Allah beri dia harta, rumah dan sebagainya. Semuanya banyak apa yang dia salah gunakan. Inilah orang-orang yang, kerana itu Allah kata rugi. Faham? Jadi khusrin tu umum. Maknanya apa? Semua, apa saja modal yang ada kat kita, semua yang tak boleh pakai. Semua yang bukan untungkan kita, semua rugi. Faham? Itu maksud dia. Jadi kecuali siapa? Ini yang penting. Jadi siapa yang tak nak rugi segala barang-barang, segala modal-modal yang Allah beri kat dia ni, sepanjang hidup dia di dunia ni, dia mestilah menggunakan semua modal dia tadi yang Allah beri atas 4 perkara ni. Perkara pertama, beriman. Apa jalan untuk beriman? Ni sikit-sikit ni boleh tanya banyak sikit kot. Apa jalan nak beriman? Apa makna iman tadi? Iman apa makna dia? Percaya dengan penuh yakin terhadap perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh utusan Allah. Kan? Percaya dengan penuh yakin terhadap perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah lah. Itulah masuk iman. Jadi itu dia punya syarat utama iman ni, sumber dia dulu. Jadi sumber iman apa? Jadi disampaikan oleh Rasulullah, apakah sumber iman? 2, Al-Quran dan hadis Nabi. Tak ada jalan lain untuk capai maksud iman tu melainkan menerusi apa yang Allah khabarkan dan apa yang Rasul sabdakan. Ya, Al-Quran dan hadis Nabi. Berdasarkan dalam surah 42 ayat 52, asas dia. Surah 42 ayat 52. Jadi orang beriman, syarat pertama daripada beriman. Sumber dia, sumber iman Al-Quran dan hadis. Sabda Nabi lah. Surah 42 ayat 52. Muka surat 489. Asas ni dalam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan seperti demikian itulah halnya kebiasaan ataupun sunnatullah yang telah pun berlaku sejak dulu lagi
Macam mana kami beri wahyu pada nabi-nabi dulu untuk menyelamatkan umat daripada kesesatan, untuk mereka memahami erti keimanan. Maka demikianlah seperti ini juga kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Allah beritahu ni, kazalika tu maknanya dia kesimpulan daripada kisah-kisah yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi macam mana dulu mereka dapat begini, macam itulah kami wahyukan engkau juga benda ni, iaitu ruhan min amrina, iaitu roh, iaitu Quran. Yang datang dari perintah kami. Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi. Dan semua Nabi, utusan mereka juga adalah Jibril AS, menyampaikan wahyu-wahyu Allah dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi ma kunta tadrimal kitab. Jadi sebelum dapat wahyu, engkau tak tahu apa-apa pun tentang kitab Allah, tentang ilmu ni, tentang wahyu. Nabi tak pernah baca Taurat, tak pernah baca Zabur, tak pernah baca Injil, tak pernah tahu apa pun. Maknanya apa? Tak adalah Nabi ni tercemar dengan mungkin kesesatan yang telah berlaku dalam kitab-kitab dulu. Penyelewengan yang berlaku ke, Nabi belajar dengan ahli kitab ke. Jadi Nabi dah dipengaruhi oleh satu fikiran yang mungkin betul, mungkin salah. Kan? Lalu kemungkinan Nabi boleh dituduh untuk apa? Bawa ajaran yang demikian. Tapi tidak. Dan kemudian bila Nabi tak tahu tentang wahyu, maka walal iman. Dan juga engkau tak akan faham erti iman yang benarnya sebelum sampai wahyu. Jadi sebelum Nabi dapat wahyu, juga bagi dia ni tidak kenal apa erti iman. Tapi setelah itu apa? Walakin ja'alnahu nuran. Namun setelah demikian, setelah itu kami jadikan wahyu ini cahaya yang kami memberi petunjuk menerusinya kepada orang yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami, iaitu kami pilih Nabi, engkau wahai Muhammad, Allah pilih Nabi untuk berikan ilmu ini, iaitu Quran ni. Wa innaka, jadi sekarang ni setelah Nabi dapat wahyu, sesungguhnya engkau lah yang la tahdi ila siratim mustaqim, yang dapat memberi petunjuk manusia ni kepada jalan yang lurus. Jadi ayat ni jelas tak? Kita nak faham makna iman, kita kena ikut jalan siapa? Rasul pula faham iman sebab dia dapat apa? Dapat apa? Dapat wahyu. Ni dapat wahyu kan? Sebelum ni kau tak tahu kita Allah bagi wahyu, baru Nabi faham iman tu macam mana. Cara nak beriman yang Allah ajarkan. Jadi kita nak faham iman, kan nak belajar tentang ni, kat mana tempat dia? Ya, macam mana Nabi diajar Allah memahami wahyu, ya, Quran ni, iman ni, kita juga kena pergi tempat yang sama. Kalau kita pergi jalan lain, kita memahami iman yang lain lah. Faham? Kita membina kepercayaan yang lain lah, bukan kepercayaan yang Allah ajar Nabi. Kena jaga tu. Ini pertama. Jadi Allah jamin Nabi ni jalan yang lurus, yang kita minta ihdinas sirah. Jadi sepatutnya bila kita minta, kita faham ihdinas siratal mustaqim tu, siapa yang Allah jamin berada di atas jalan lurus? Rasul. Jadi cari siapa? Cari jalan siapa? Jadi Quran ni yang Nabi tinggalkan. Jadi manusia tak cari. Ini satu perkara. Dan dalam surah 29, betul Allah perintahkan, Allah bertanyakan kepada kita dalam surah 29 ayat 51. 29 ayat 51. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم
Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Di awalam yakfihim. Apa maksud dia? Adakah tidak ia cukup untuk mereka? Apa yang cukup? Ni. Anna anzalna alaikal kitab. Bahawasanya kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab ni. Dah cukup ke ni? Apa kita nak cari lagi? Panduan kita. Kan? Tak habis belajar dah tinggal yang ni dah. Tak cukup. Sampai nak kena cari yang lain panduan, kan? Jadi tidakkah cukup buat mereka bahawasanya kami telah turunkan kepada engkau Muhammad ni kitab panduan mereka yang yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi zalika, sesungguhnya dalam kitab ini pada demikian itu la rahmah, benar-benar terdapat rahmat kasih sayang, wa zikra, dan peringatan untuk siapa? Untuk orang yang beriman, untuk liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang mereka mahu beriman. Jadi orang yang beriman dia mesti tahu panduan hidup dia teragung dan tercukup untuk dia masuk syurga. Apa dia? Sebenarnya inilah Al-Quran ni. Kemudian setelah kita jelas tentang iman, sebab itulah ciri orang beriman Allah sebut dalam surah Al-Baqarah tu, allazina yu'minuna bil ghaib. Apa maksud al-ghaib? Maksud al-ghaib ni banyak. Hari akhirat ghaib, lagi malaikat ghaib, Allah ghaib, pahala dosa ghaib, lagi takdir ghaib, kan? Apa berlaku esok, apa yang bakal dihadapi kita, semuanya itu ghaib. Sebab itulah dari situ ada hadis tentang perkara ghaib ni. Rukun iman ada berapa? 6. Beriman kepada Allah, lagi malaikat, lagi jodoh. Ghaib lah tu. Tapi rukun iman tu 6 tu. Itu termasuk bahagian takdir tu. Itu bahagian takdir. Tu semua. Jadi cukuplah 6 ni. Apa dia? Beriman kepada Allah, lagi malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat. Ada berapa tu? Dan takdir baik dan buruk, kan? Takdir tu. Berapa tu semua? 6. Beriman kepada Allah, lagi para malaikat, para rasul, kitab, hari akhirat dan qada. Dan jadi rezeki, jodoh, habis apa lagi? Itu semua bahagian yang mana? Yang last sekali tu. Kat situ, semua kat situ. Semua benda ni kat mana ada cerita dia? Ya, Al-Quran. Sebab tu allazina yu'minuna bil ghaib, surah Baqarah ayat 3 tu kan. Apa maksud al-ghaib tu? Ada yang mentafsirkan apa ghaib tu? Quran lah. Semua tadi tu pembincangan besar, ghaib ni banyak macam. Semua itu kumpul kat mana? Semuanya kat sini. Sebab kita tak mungkin tahu tentang Tuhan, tentang Allah, melainkan apa? Menerusi Nabi. Macam mana Nabi kenal Allah? Siapa yang paling kenal Allah? Siapa? Rasulullah. Sebab dia dapat wahyu. Jadi macam mana cara kita nak kenal? Menerusi jalan Nabi itu juga. Dan kita tak mungkin kenal malaikat, tahu ciri-ciri malaikat, melainkan apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis dia, dalam Quran ni. Dan kita tak tahu tentang cerita Rasul dulu. Tahu? Pernah jumpa Nabi Nuh? Pernah jumpa Nabi Adam? Pernah jumpa Nabi Ibrahim? Kat mana cerita dia? Ke boleh jumpa seorang-seorang siapa-siapa entah, dia cerita je? Boleh tak? Jadi kalau dia cerita pun, dia tahu sebab apa? Sebab dia baca yang mana? Kalau betul. Sebab tu kita boleh tanya, dari mana awak dapat cerita ni? Oh, dari sini. Ya, itu boleh terima. Tapi dia cerita tak tahu, saya mimpi, saya... Boleh tak? Tak boleh. Faham tak? Itu asas dia. Situlah. Jadi inilah keimanan. Maksud dia. Jadi surah apa tadi? 2 ayat 3 tu sebagai kita punya
hujah juga. Beriman kepada perkara ghaib, iaitu rukun iman. Dia cukup dah yang ni. Rugi lagi tak kalau hanya beriman je? Rugi. Jadi yang kedua mesti apa? Beramal soleh. Kenapa kena beramal soleh? Inilah syarat yang seterusnya, kan? Sebab iman ialah tasdik dengan hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Antaranya ayat dia apa? Jadi bukti iman dengan amalan. Buka surah 49 ayat 15. Surah 49 ayat 15. Okey. Surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya tidak lain orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Balik pada asas kita. Iman dua perkara. Apa dia? Sumber dia kan? Al-Quran dan hadis Nabi itu. Kemudian summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak sekali-kali ragu terhadap apa yang mereka imani itu. Dan apa yang mereka dakwa mereka beriman tadi. Dan apa dia? Mereka buktikan dengan apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjuang dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka, diri mereka sendiri pada jalan Allah. Baru Allah kata apa? Ulaika humus. Mereka lah orang yang shadiq. Maksudnya apa? Benar apa? Yalah, benar-benar. Ya, benar dia punya dakwah iman dia, bukan cakap. Jadi apa yang kita dapat di sini maknanya apa? Orang beriman ini bukti dengan amalan. Orang yang beriman, pasti diuji atas dakwaan imannya. Kat surah 29 ayat 1 hingga 3. Surah 29 ayat 1 hingga 3.
Surah Al-Ankabut ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Nah, kita sambung ayat 4 eh. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Alif Lam Mim. Ahasiban nas, adakah manusia, orang ramai yang menyangka bahawa mereka hanya dibiarkan, hanya berkata apa dia? Kami beriman. Ni siapa? Anas ni siapa maknanya? Anas ni maknanya orang Islam. Orang Islam. Adakah ramai kaum muslimin ni dia sangka, orang yang masuk Islam ni dia sangka apa? Cukuplah kami beriman, habis. Masuk Islam cakap macam tu je. Tak. Ini memang sangkaan yang sangat-sangat salah. Bahawa mereka hanya dibiarkan saja berkata kami telah beriman. Ni sebenarnya teguran kepada siapa? Dia ada kaitan dengan surah tadi kita baca, surah Al-Hujurat. Jadi surah Al-Hujurat, surah Al-Ankabut ni ia surah antaranya Al-Hujurat tu ketika mana Islam telah pun ada negara lah. Dan ketika itu ramai yang mula tunduk. Ramai yang mula nak ambil apa orang kata? Kredit tau. Nak ambil kelebihan tentang Islam yang semakin berkembang tu. Sebelumnya berbeza. Yang masuk tu betul-betul dengan hati. Sebab siapa masuk dia akan berada di risiko dia sangat tinggi, tak menguntungkan. Jadi yang masuk awal-awal tu semuanya memang orang yang jiwa dia ikhlas dan berani. Faham? Sebab masa tu masuk memang tak ada kepentingan, siapa masuk boleh kena bunuh. Siapa yang ikut Rasulullah terancam dibunuh, dihalau, dibuang, diambil harta. Siapa nak macam tu? Tak nak. Jadi siapa yang masuk ketika itu hebat. Tapi lepas tu siapa masuk boleh jadi kaya. Siapa masuk boleh dapat pengaruh. Ketika itu ramai yang nak masuk. Ramailah. Kan? Jadi Allah nak bagi tahu, ingat. Adakah orang masyarakat ni ketika ni setelah Islam ni dah macam ni baru kamu sibuk nak masuk, tapi dalam keadaan kenapa? Ada kepentingan tertentu. Allah nak batalkan semua tu, nak bersihkan semua tu. Jadi bahawa mereka berkata kami beriman sedangkan mereka tidak lagi diuji, difitnah. Dan Allah kata apa? Dan sesungguhnya kami telah uji orang-orang yang sebelum mereka. Lalu benar-benar Allah menzahirkan dari kalangan mereka siapakah orang yang benar-benar, yang benar. Mereka bukan cakap saja tapi benar dengan dakwaan mereka, iman dia. Wala ya'lamannal kadzibin, dan benar-benar Allah zahirkan siapa yang sebenarnya berdusta. Ketika ini terpisah dua golongan, satu golongan yang beriman, satu yang munafik. Lalu Allah kata apa? Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at, adakah orang-orang yang
melakukan dosa. Dalam keadaan dia dakwa tadi dia beriman, tapi perintah Allah dia tak buat. Siapa pun tak tahu tapi Allah tahu. Kan? Adakah dia sangka ay yasbiquna, mereka buat ni mereka lepas daripada pengetahuan kami? Mereka dah boleh dahulu kami? Tidak sama sekali. Sa'a ma yahkumun, salah apa yang mereka sangkakan. Jadi ini satu bukti bahawasanya apa? Iman tu cukup tak dengan ucapan. Cakap je beriman. Tak, dan Allah akan uji kita. Kita kata apa? Kita kata macam ni. Ni yang depan ni cakap pun kena uji juga. Dia kata macam ni, Allah uji dengan anak dia, Allah uji dengan isteri dia, Allah uji dengan semua benda lah. Sama juga. Jadi begitulah kita semua, bila kita kata je beriman kat sini, Allah akan uji dengan apa yang kita kata tu. Betul ke kamu cakap macam ni? Okey, Allah nak tengok kita sejauh mana. Begitulah semua orang-orang beriman. Abu Bakar diuji dengan harta, Nabi sendiri pun diuji dengan isteri, dengan semua benda. Sehinggalah benar-benar terbukti siapa yang sanggup sabar menempuh jalan tersebut dan siapa yang sebenarnya hanya dusta je. Sebab itu dalam surah Ali Imran, cuba tengok surah Ali Imran. Ayat yang ke 142. Ayat 142. Surah 3 142 hingga 143. Ni satu bentuk ujian yang Allah uji kepada kaum muslimin ni. Bentuk ujian antaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawh. Faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Tengok, ni Allah uji antaranya. Jadi bila kita dakwa je benda tu, dan kita suruh orang buat, Allah akan uji kita dulu. Sifat dia. Kita suruh orang buat apa? Macam ni kan? Belajar, Allah akan uji kita dulu. Kamu kata kat orang, okey, aku nak tengok kamu betul-betul tak beriman. Jadi ini satu bentuk yang kita kena sedar. Iman bukan hanya ucapan. Kalau yang ucap-ucap macam ni beriman, ini ciri-ciri siapa? Orang munafik. Surah Baqarah dah beritahu awal lagi pada ayat 8 dah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Dalam kata apa? Wa ma hum bimumin. Tak, dia tak beriman, dia cakap je. Itulah. Jadi banyak benda sebenarnya proses kita kan. Kita belajar apa kita kena buat. Sebab tu saya selalu cakap, lepas ni duduk sini je ke? Lepas tu cerita kat orang saya belajar. Kena buat apa?
Kena ada. Sebab tu Nabi kata khairukum man ta'allamal Quran saja stop ke ataupun wa'allamah. Mesti ada konsep seterusnya. Dia bukan duduk iman tak boleh hanya kita-kita je. Kan? Sebab itu dalam ayat ni Allah kata apa? Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga? Wahai siapa ni? Siapa yang Allah tanya ni? Kamu kan ni siapa? Bukan. Ni siapa ni? Am hasibtum. Tum ni siapa? Kita ke? Kita tak ada jaminan apa-apa syurga ni kan? Siapa ni? Ini Allah tanya sahabat Nabi. Ni. Ni yang nak pergi perang ni nanti ni. Jadi kamu sangka Allah kata kamu masuk syurga? Luar biasa ni orang yang Allah tanya ni siapa? Orang yang setaraf dengan kita ke ataupun yang jauh taraf dengan kita? Jauh pun Allah tanya. Kita apatah lagi? Kita apatah lagi? Cuba bayangkan. Jadi Allah tanya sahabat-sahabat ni yang nak pergi jihad. Ni di Madinah ni. Kamu sangka kamu boleh masuk syurga? Sedangkan belum lagi jelas, zahir lagi orang-orang yang betul-betul berjuang dari kalangan kamu. Dan belum jelas lagi siapa yang sanggup betul-betul sabar untuk hadapi ujian ikut Rasul ni, Rasul kamu. Kamu cinta dia, kamu nak berjuang, okey sekarang inilah masanya. Jadi ni ke puncak perjuangan. Allah kata apa? Allah uji apa ni? Sebelum ni Allah uji di hijrah je. Kan, pergi hijrah. Sekarang ni Allah uji apa ni? Ini nak pergi mati. Sebab tu Allah kata apa? Walaqad kuntum tamannawnal maut. Sesungguhnya sebelum ni kan kamu dakwa. Bila kami nak mati syahid, kami nak mati syahid. Allah uji. Jadi kita, Allah akan uji dengan apa yang kita cakap? Saya nak mati syahid, Allah akan uji kita. Sejauh mana kamu dakwa kamu nak mati syahid? Tengok apa yang kamu sanggup juangkan. Macam tak ada je, cakap je. Allah uji dengan benda-benda kecil dulu. Kan? Semangat nak mati syahid. Jom kita syahid dulu kat sini. Pergi belajar dulu ke apa ke. Sanggup tak buat? Kalau baru sikit je lepas tu dah tak sanggup, apa lagi nak buat? Jadi Allah pasti akan uji dengan apa dakwah yang kita dakwa. Jadi sesungguhnya kan sebelum ni kamu dakwa kamu nak mati. Sebelum ni bahawa masa tu kamu belum jumpa lagi. Sekarang ni kamu dah jumpa dah depan mata kamu. Inilah peluang yang kamu dakwa tadi. Sanggup tak sanggup? Rupanya ada yang patah balik. Ada alasan pula. Ini maknanya dia faham? Tak sama dengan dakwah. Inilah amal. Amal soleh ni dia tak boleh cakap, Allah takkan biar kita. Kan? Kita kata kita beriman. Apa dia? Kita belajar tentang apa? Kalau amalan yang mudah-mudah ni lah. Tentang bangun malam. Ustaz suruh murid bangun malam. Tengok dia pun tak bangun. Allah uji juga semua benda tu. Allah uji semua kita. Jadi Allah kata faqara'aitumuhu wa antum tanzurun. Sekarang kamu dah ada depan mata kamu dan kamu dah menunggu-nunggu dulu kan. Sekarang ini masanya kamu nak buktikan betul tak kamu beriman. Buatlah. Kenapa tak buat? Sebab itulah syarat tak nak rugi, kita nak selamatkan diri kita daripada rugi apa dia? Pertama apa? Ini dituntut untuk belajarlah rukun iman. Sumber dia apa? Al-Quran dan sunnah hadis sahih, hadis Nabi. Inilah jalan, tak ada jalan lain. Kita tak mungkin tahu tentang maksud iman tanpa jalan yang Allah ajar Nabi tentang apa erti iman, kan? Yang kedua, dah beriman, iman mesti perlukan pembuktian dengan amalan. Dan tak mungkin Allah biar kita ni hanya cakap-cakap betul masuk syurga. Kan? Apa dalil dia? Surah berapa tadi? 29 ayat 1 hingga 4 sebenarnya, 4. Kan? Kita kena baca sampai 4 tu. Ni. Dan antara bentuk ujian ni sampai yang paling tinggi apa dia? Sampai mati. Itulah Allah akan uji ikut tahap masing-masing. Okey. Baik. Jadi seterusnya yang ketiga. Cukup tak? Iman dan amal. Sendiri-sendiri macam ni. Tak mungkin kan? Jadi kena ada satu usaha yang seterusnya, iaitu apa? Ya, dakwah. Yang ketiga. Dakwah. Dakwah menyampaikan apa? Risalah Allah lah kita kata.
Wa tawasau bil haqq. Kan? Pesanan dalam surah Al-Ayat ketiga. Wa tawasau mana apa? Tawa wasau. Tu daripada perkataan wasiat. Wasiat. Jadi sebut tawasau ni mana apa? Wazan macam ni maknanya dia ada musyarakah bainal isnain. Musyarakah bainal isnain. Iaitu kongsi perbuatan antara dua pihak. Saling. Jadi maksudnya saling berpesan. Bukan seorang je. Saling ingatkan. Kawan ni saling ingatkan kawan ni pun saling ingatkan kawan. Sebab manusia ni dia akan ingat-ingat, dia lupa. Kan? Jadi sifat dia macam tu. Sebab itulah saling ingat. Kepada apa? Al-haq. Al-haq tu maknanya apa? Yalah, hak tu maknanya al-haq ni sama dari segi istilah makna dia asy-syai'u as-sabit. Sabitu. Sesuatu yang tetap, pasti, tak berubah dah. Tak ada dah perubahan-perubahan. Bila kata A lah. Macam tu. Kat mana yang tak ada perubahan sejak dulu sampai sekarang? Apa dia? Apakah perkara yang tak ada perubahan dari dulu sampai sekarang? Sejak ribuan tahun lagi. Ya, Al-Quran lah. Betul tak? Dia ada berubah ikut zaman. Tak, sama je. Tak berubah. Kenyataan dalam tu tak berubah. Segala yang Allah bicara, syurga, siapa buat ni masuk syurga, siapa buat ni, kan? Semua tu ada, semuanya termaktub. Dan dia stabil, maknanya apa? Tetap akan tak berubah dah. Okey. Sebab tu Allah kata dalam surah 6 ayat 115. Asy-syai'u sabit. 6115. Dia kata apa? Al-An'am. Jadi undang-undang mana yang berkekalan selama 1000 tahun? Ada tak? Ada? Tak ada kan? Tak wujud dah. Habis dah kan? Punah dah. Bahkan sepanjang tu pun dia berubah-ubah. Kita pun tukar je ayat ni berubah. Tukar je dah berubah. Gitulah keadaan dia. Surah Al-An'am ayat 115 betul. Wa tammat tu. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatih. Wa huwas samiul alim. Dan sempurna, telah sempurna. Apa dia? Kalimatu rabbika. Apa ni? Al-Quran tu, firman Allah ni, kalimat Allah ni semua dah sempurna dah. Tak ada lagi dah perubahan. Yang mana sifat dia, ini sifat yang kekal sampai bila-bila pun. Iaitu dia memang sentiasa benar dan sentiasa adil. Jadi apa saja kalau ambil je dalam ni, memang adil. Cumanya apa? Hawa nafsu manusia je yang kata tak adil sebenarnya. Hakikatnya adil. Yang kata tak sidqan bukannya siapa?
Tak, isi ni semuanya benar. Tapi yang mengatakan tak benar ataupun tak adil ni bukannya di sisi Allah bukan, tapi orang yang tak beriman. Jadi alangkah malangnya kalau orang itu didakwa beriman, tapi dia pun kata seolah macam tu juga. Ini something wrong lah. Kan sidqan wa adla. Dan Allah kata apa? La mubaddila li kalimati. Tak ada sikit pun perubahan pada segala yang dah termaktub ni, ikut ambil yang ni. Wa huwa samiul alim, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kan? Jadi namun manusia ni dia akan ikut siapa? Cuba tengok ayat 116. Jadi Allah kata seterusnya, yang inilah menyebabkan akhirnya sesuatu yang adil dan benar tadi ni tak diikuti. Kerana apa? Kerana ikut orang ramai ni. Cuba tengok ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. In yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan sekiranya engkau wahai Muhammad mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, ketika Nabi bawa agama Nabi tu ramai orang ikut tak? Tak, tapi agama Nabi datang dari siapa? Dia kalimat siapa? Kalimat Rabb engkau yang benar ni, yang takkan berubah ni, yang benar. Tapi ramai daripada sekeliling tu terpesong kan? Jadi kalau Nabi tak ikut ni sebab ramai yang buat ni takkan salah. Jadi Nabi ikut yang tu. Sebenarnya mana yang benar? Sebenarnya yang datang dari Nabi kan? Sebab tu Nabi kata ini sifat manusia, dia maknanya apa? Allah beritahu. Kita ni cenderung melihat kepada ramai yang buat tu, betul lah tu. Betul tak? Ketika Quran sampai, majoriti masyarakat musyrikin tu sembah apa? Betul ke tu maknanya? Tak. Dan ketika Daulah Islamiah Madinah tu wujud, kan, Nabi hijrah, Madinah pun terbina, kan? Tapi tamadun yang lebih besar yang mana? Yang lebih ramai manusia. Tu Rom dengan Parsi, adakah mereka benar? Kalau macam tu dia orang ramai ikut dia orang lah. Tak kan? Itulah ni. Sebab itulah kata Ibnu Mas'ud, innamal jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Kata siapa? Kebenaran ni dia bukannya macam tu. Kebenaran datang dengan apa tadi? Dalil. Itu kata Ibnu Mas'ud, dia kata apa? Ni Ibnu Mas'ud kata Mas'ud radhiyallahu an. Innamal jama'ah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Baca innamal jama'ah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jadi sesungguhnya jemaah itu ialah apa yang secocok, yang sejajar selari dengan kebenaran. Wafaq daripada perkataan taufik lah. Yang benar di atas kebenaran walaupun engkau seorang diri. Walaupun kau seorang diri. Ya, ketika Nabi mula-mula bawa agama, Nabi seorang diri. Kan? Begitulah sifat dia. Dan agama dilihat pada apa? Pada ni, di sini tempat dia. Sebab itulah kebenaran ni bila kita tengok balik, kan? Jadi kita kena baca daripada ayat berapa tadi?
5 hingga 11. Dan Allah simpulkan dalam surah 2. Buka pula surah 2. Ayat 147. 147. Ini kesimpulan tentang al-haq. Oh, kita jelas sekarang ni nak dakwah apa? Nak sampaikan apa? Wa tawasau bil haq. Hak tu apa? Hak pun tak tahu apa. Jadi sangka dia sampai hak, tengok dia sampai batil. Tak ada kaitan pun dengan apa yang diajar Nabi. Macam mana? Salahlah pula. Dan dia bersemangat sampaikan, rupanya salah sampaikan benda batil. Kan rugi. Jadi balik pada surah, tengok surah 2 ayat 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surat nombor 3 kan? Nampak eh? Baris kedua. Ringkas je ayatnya, tapi dia padat, jelas tentang kepersoalan hak tu apa. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi al-haq itu, kebenaran itu datangnya daripada Rabbikum ke Rabbika? Rabbikum ke Rabbika? Penting macam tu tu. Rabbika maknanya Tuhan siapa? Tuhan siapa? Ka siapa ka? Ka ni siapa? Boleh takwil lain? Ingat, ni saya pesan sekarang ni, domain jaga domain ya ke domain ka tu dia ada satu pengembalian yang khusus. Dia tak boleh sebarang-sebarang letak siapa. Lepas tu saya selalu ingat, contohnya orang selalu guna ayat apa? Sebelum ni saya ada ayat apa? Ayat pengasih. Surah apa? Ayat apa? Ingat tak? Itu selalu dia guna ayat pengasih tu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'u ni, ikutlah aku. Ada ya, ada domain ya tu. Aku tu. Aku siapa? Aku tu siapa? Rasulullah. Boleh tak takwil lain? Tak boleh. Salah dah. Ayat tu salah. Fatal salah dia. Jika kamu benar kamu cintakan Allah, maka ikutlah aku. Allah suruh Nabi beritahu. Qul ya Muhammad. Kata, wahai Muhammad, bagi tahu pada golongan ahli kitab, Yahudi ni. Mereka kata mereka beriman kat Tuhan. Tapi bila kau bawa untuk mereka beriman, mereka tak nak ikut engkau. Tak boleh. Mereka kata mereka orang kecintaan Tuhan. Kan? Allah cinta mereka, mereka cinta Allah. Tapi dakwah mereka hanya bertepuk sebelah tangan. Qul, kata Muhammad kepada mereka ni, in kuntum tuhibbunallah, kalau betul kamu cintakan Allah, fattabi'uni, maka kamu kena ikut aku ini, Muhammad ni. Aku. Boleh tak ya tu aku kat orang lain? Jadi kita pun ambil ayat tu, suami mengajuk tadi. Kan? Suami kita mengajuk. Kita pun baca ayat tu hembus kat dia. Jadi kita ubah, ni tu siapa? Ikut aku. Apa ni? Ayat tu besar cerita dia tentang agama, tentang ikut Rasul. Apa cerita kamu guna ni? Faham tak? Lepas tu kena jelas tu. Kat situlah konsepnya. Faham? Domain tu, jangan ubah dia. Lain maknanya. Okey? Ikut aku. Kan? Baik. Jadi sama juga balik tu surah 3 ayat 31 ayat, jagalah ayat tu. Gunakan ayat Allah pada tempatnya. Itulah kita nak belajar sebenarnya. Kan? Syifa ada tempat dia ayat dia. Ada. Memang ada banyak. Gunakan. Contohnya Nabi Ayub sakit. Apa dia kata? Nabi Ayub sakit dia kata apa? Surah apa? Ingat? Surah Al-Anbiya. Surah Asy-Syura. Ayat berapa 83. Surah 21 ayat apa? 83. Maksudnya surah Al-Anbiya. Jadi kita apa? Inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Kemudian Allah sembuhkan dia. Gunakanlah tu doa ketika sakit. Boleh.
Faham tak? Itu konsep dia. Syifa tu, ayat tu. Boleh guna? Boleh? Ha? Wa ayyuba iznada rabbahu. Yalah, daripada situlah ayat dia. Apa dia kata? Ini ambil bahagian doa dia cukuplah sebenarnya. Inni massaniyad dur, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa mudarat yang sangat teruk. Lama dah. 21 ayat berapa? 83. Jumpa. Ni satulah, salah satu sifat. Banyak yang lain. Ni salah satu. Ya, ni boleh tak guna? Inilah tempat dia yang tepat guna. Ni tempat yang paling tepat nak guna. Ayat 83. Tengok. Dan Allah terus. Tengok. Ni ayat dia lah. Tapi tak payah baca daripada wa ayyuba iznada rabbahu tu. Ambil daripada apa kata-kata Nabi Ayub tu jadikan syifa untuk kita. Apa dia? Baca tu. Inni massaniyad dur. Sesungguhnya aku ditimpa mudarat. Sebab ni doa. Tak ada masalah. Domain ni domain umum lah. Kita boleh umumkan tak? Boleh? Dan yang ni. Sesungguhnya aku ditimpa kemudaratan dan engkaulah yang maha pemurah daripada segala yang pemurah. Lepas tu, apa jawab? Cuba tengok ayat lepas tu. Fastajabna lahu fa kasyafna ma bihi min durrin. Lalu kami hilangkan segala kemudaratan. Jadi ini antaranya lah. Boleh lah. Tengok pada tempat-tempat. Okey, baik. Jadi kita tengok balik ayat surah 2 ayat 147 tu. Jadi al-haqqu mir rabbika. Kau ni siapa? Rasulullah. Jadi kebenaran itu datangnya daripada pencipta engkau, iaitu Allah suruh baca Nabi, supaya Nabi kekal teguh terima. Ni perkara gaib Nabi dapat ni. Jangan ikut siapa? Ya, yang mereka ni nak cuba hentikan Nabi daripada sampaikan kebenaran. Mereka nak hentikan sampai akhir Nabi seorang manusia juga macam mana pun. Dalam hal tu dia diuji. Aku ke betul ke mereka yang betul? Mereka ni lihat dulu. Aku ni faham tak? Macam tu. Apa dah lagi kita. Jadi banyak ayat-ayat Allah yang Allah nak bagi Nabi yakin. Sebab tu Allah tunjuk kat Nabi juga ayat ni. Kebenaran tu daripada siapa? Tuhan engkau. Maka janganlah takunanna minal mumtarin. Janganlah sekali-kali engkau wahai Muhammad menjadi orang-orang yang ragu dengan wahyu yang kau dapat ni. Sampaikan kebenaran yang kau dapat ni. Sebab itu Allah suruh Nabi berjihad, dakwah, sampaikan apa? Al-Quran. Cuba buka surah 25. Jadi apa yang kita nak dakwahkan ni? Nak watawasau bil haq ni apa? Dah jelas kan? Ayat ni. Buka surah 25 ayat 52. 25-52. Jadi dakwah menyampaikan ayat-ayat Allah ni supaya ramai manusia ditakluki Quran. Faham? Faham tak? Supaya ramai hati ditakluk oleh Al-Quran. Kita nak takluk hati orang dengan Al-Quran. Hari ni yang takluk hati siapa? Apa dia? Hiburan. Hiburan telah menakluk hati ramai anak-anak kita semua. Betul tak? Jadi kita nak bawa agar Quran ni ayat perintah Tuhan menakluki hati jiwa manusia. Perbuatan ni satu jihad dan jihad yang besar. Bawalah, ambillah peluang apa saja bidang kita dalam apa saja, janganlah tinggal ayat Quran untuk kaitkan, bawa ayat Quran supaya orang yang tak dapat tahu ni, siapa nak kan kalau sibuk-sibuk sempat tak dengan bacanya, tak fahamnya, dengan tak bacanya, macam mana? Agak-agak ni risalah ni sampai tak dalam jiwa-jiwa orang? Bila sempat nak sampai agak-agak? Bila? Dengan tak ada masa nak datang kelas tadabbur yang macam mana? Bila nak sampai? Jadi yang sampai pun muka-muka ni je lah. Betul tak? Ni hakikat dia. Jadi apa kita kena buat? Sebab itulah Allah kata,
Ni orang yang kalau tak buat, tak sampaikan, rugi tak? Rugi. Jadi kalau yang sampaikan hanyalah siapa? Ustaz je. Ustaz je lah untung kot. Macam mana tu? Tak kan? Semua nak masuk syurga sama-sama. Kan? Jadi ni sebenarnya tuntutan dakwah ni bukan hanya pada pihak tertentu saja, tapi rupanya pada apa? Ya, kerjasama seluruh masyarakat. Kaum muslimin. Faham? Ya, itulah sepatutnya. Nanti kita tengok ayat dia. Jadi pertama kita tengok dulu dakwah ni jihad. Ya, jihad, dakwah sampai ke Quran jihad. Allah sebut dalam surah tu, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuti'il kafirin. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Janganlah engkau mentaati, nampak? Kan? Wa in tuti' aktsara man fil ard. Tadi semua cerita pasal tu. Allah semua tegur Nabi. Allah kata pada Nabi, kalau engkau ikut orang ramai ni, mereka tak betul pun, engkau yang betul. Sampaikan apa yang kau dapat ni. Ini kebenaran. Allah nak bagi tu. Dan Allah kata lagi dalam ayat ni apa? Jangan engkau ikut keinginan orang-orang ingkar. Apa mereka nak? Mereka nak apa? Mereka nak Nabi hentikan apa yang Nabi sampaikan. Kan? Sebab tu mereka suruh Nabi stop. I'ti bi Qur'ani ghairi hadza. Dalam surah lain, dalam surah 10 ayat 15. Bawa Quran, bacaan lain lah atau gantikan yang lain yang sesuai dengan kami nak. Jom kita ikut. Setahun kami ikut engkau, setahun depan engkau ikut kami. Kita orang kata apa? Macam tu. Sebab apa? Mereka nak hentikan ni apa yang Nabi sampaikan. Jadi fala tuti'il kafirin, jangan ikut mereka, jangan. Masalahnya pula ini Allah tegur Nabi, dan sebenarnya Allah tegur juga siapa? Kita semua. Kita pula yang ikut. Kan? Betul tak? Mereka memang tak nak kita faham Quran. Kita dekat dengan dia. Dan sentiasa disebutkan agenda-agenda dalam Quran ni diketahui dan kita nak buat. Mereka tak nak. Tengok kita pun memang macam tu pun. Kita sendiri pula dah yang duduk abaikan. Jadi nak buat macam mana? Kan? Sebab tu wala tuti'il kafirin, janganlah engkau ikut keinginan mereka ni, orang-orang yang ingkar ni. Wajahidhum. Apa tu? Dan berjihadlah engkau kepada mereka. Bihi. Bihi tu apa? I tu apa? Dengannya. Nya tu apa? Ada terjemah kat situ? Betul. Itu tepat. Tafsiran tu. I tu ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi kita ni nak berjihad dengan apa? Ya. Kan? Bukan dengan semangat yang tak tahu apa-apa. Islam. Yang mana satu? Sumber dia kat mana? Tak tahu juga. Ya. Islam kita ni jelas berjihad dengan ni. Bawa hujah. Bukannya tak kosong. Nabi berjihad dengan musyrikin dengan hujah, wahyu. Kita tiba-tiba dengan apa? Hujah kepala otak sendiri. Tak ada. Jadi inilah berlaku. Kan? Dan Allah kata buat macam ni, nak sampaikan ini mencabar. Siapa? Mencabar. Tapi Allah kata, ya memanglah mencabar. Sebab tu Allah kata ini jihad yang kecil ke besar? Besar. Jihad dan kabira. Ini jihad yang besar. Yang mudah-mudahan siapa ni boleh. Kan? Jihadlah dengan sampaikan ni. Ambil masa lah. Ambil satu ayat ke untuk kita teliti dan ajarkan sampai ayat tu resap dalam jiwa kita. Baik. Lepas tu Allah kata tuntutan ni Allah puji, inilah orang yang ucapan dia terbaik. Bila dia ajak manusia kepada perintah Tuhan ni, wahyu ni, inilah kata-kata yang paling baik, tak ada bandingan. Surah 41 ayat 33. Buka surah 41 33. Biasa dengar ayat ni kot.
Apa ayat dia? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Mengajak kepada apa? Kepada kebaikan, kepada Allah. Ilallah maknanya ya kepada Allah. Dan wa amila solihan, dan dia dalam masa yang sama dia sendiri lakukan apa yang dia cakap. Dia buat amal soleh. Dan dia buat atas kepentingan apa? Apa kepentingan dia buat tu? Apa kepentingan dia? Tak ada apa-apa kepentingan melainkan wa qala innani minal muslimin, kerana dia seorang muslim. Jadi ditanya, kenapalah kamu sungguh-sungguh sampai ajak manusia kat Tuhan? Apa jawapan dia? Sebab saya muslim. Cik faham tak? Kenapa sungguh-sungguh ni susah payah ni nak ajak orang ni kat Tuhan? Saya orang Islam. Maknanya apa? Pendirian orang Islam macam tu. Tapi hari ni macam tu tak? Saya buat ni sebab saya muslim. Muslim itulah tanggungjawab saya. Sebab saya bangga dengan agama saya muslim. Agama saya paling benar. Sebab tu saya kempen. Betul tak? Itulah kapasiti dia. Tapi maknanya seolah apa? Sebab tu kalau tengok Yahudi Nasrani, dia dakwah tak? Walaupun dia dalam kesesatan, tapi dia rasa dia paling betul dan tengok dia punya hebat dia buat. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, kata dia. Surah 2 ayat 137. Dan mereka kata, jadilah kamu Yahudi, jadilah Nasara, kamu pasti akan dapat hidayah, dia kata. Maknanya apa? Dia yakin tak tu? Ya, kita pula tak ajak pula orang. Jomlah, kan? Ni paling benar. Yakin ke tak yakin? Jadi itu surah 2 ayat 137 tu contohlah yang saya nak bagi. Ini payah kalau banyak-banyak kan. Buka sana. Okey. Surah 41 ayat 33 tu apa dia? Inilah ucapan terbaik. Sentiasa ambil peluang untuk dekatkan orang dengan Quran, dengan Allah. Kat mana jalan nak dekat dengan Allah? Tentulah dengan kalam dia. Dengan Quran. Tak mungkin dengan jalan lain. Okey. Dan ini juga merupakan sunnah Nabi yang paling banyak ditinggalkan. Dakwah ni sunnah Nabi yang paling banyak ditinggal dan sampai ke Quran. Tengok Allah kata apa? Dalam surah 12 ayat 106. 12:106. Saya baca teruslah sebab ada beberapa ayat ni. Muka surat berapa? Cek. Salah satu sunnah ni. Bukan 108. 108 bukan 106. 108 Qul ya Muhammad, ya Rasuli. Kan? Katakanlah wahai Muhammad SAW, hadhihi sabili. Inilah jalan aku. Kita nak ikut jalan siapa dalam hidup? Jalan yang pasti sampai kat syurga, kita jalan siapa? Jalan aku, jalan Rasul. Jadi inilah jalan Rasul. Apa jalan Rasul? Ad'u ila Allah. Nabi hidup untuk ajak manusia kepada siapa? Ya, beriman kepada Allah, ikut perintah Allah, kenal Allah. Kan? Semua tu. Ambil peduli tentang firman-firman Allah. Inilah apa yang jalan Nabi yang Nabi bawa. Ala basirah, dan Nabi datang bukan dengan cakap-cakap kosong, tapi di atas basirah daripada Allah. Tarbiyah, didikan daripada Allah sendiri. Dan adakah Nabi buat seorang? Tak. Ana wa manittaba'ani.
Aku yang buat berjalan ni, aku yang mulakan jalan ni, dan juga sahabat-sahabat aku yang ikut aku, Nabi dan para sahabat berjamaah melakukan jalan ni. Kemudian wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, tidaklah aku termasuk dari kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi inilah bebas syirik yang sebenar. Apa dia nak jalan nak bebas syirik? Betul-betul seorang tu betul-betul tasbih kat Tuhan, apa dia buat? Apa dia? Apa seorang yang tasbihkan Tuhan? Dia kata Allah ni kan maha suci, ni kalam dia ni yang paling terbaik ni, tasbih ni agungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Maknanya kita akan angkat yang ni paling tinggi, kita paling bangga dengan yang ni kan, kita itu benar-benar orang tu tasbihkan Tuhan. Tapi kalau dia senyapkan ni, dia rasa ini tak ada nilai, dia tinggal tepi, itu tasbih ke tak? Tak. Dia pun tak rasa ada hati nak angkat ni. Dia boleh cerita yang lain. Dia boleh buat benda-benda lain, dia angkat benda-benda lain sampai orang jelas benda yang kan. Tapi benda yang sepatutnya orang tahu akhirnya dia tutup. Faham? Jadi maknanya apa? Itu gambaran dia. Sebab itulah berkaitan dengan ayat ni ditutup dengan tasbih. Bukti seorang benar-benar tasbihkan Tuhan dan bebas daripada kesyirikan ialah apa dia? Dia akan ajak manusia kat mana? Ikut jalan Allah tu. Okey. Dan punca satu kaum binasa dan hina sebab apa? Sebab tak buat jalan ni. Dia tak cegah mungkar. Kan? Sama dia. Itu dalam surah lain, surah Al-Maidah. Ayat 58. Juga surah Al-Maidah. Banyak ni tentang dakwah ni. Surah 5 ayat bukan 58 Sekejap. Ayat 79 sikit atas sikit. Muka surat 121. Ayat 78 79. Tadi Allah tersebut kaum yang Allah laknat. Apa punca laknat? Sebab tak berlaku jalan yang Nabi bawa tadi, iaitu dakwah tu tak berlaku. Mengajak mencegah kemungkaran tak berlaku. Jadi Allah kata dalam ayat 78, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Isa bin Maryam telah dilaknat orang yang ingkar dari kalangan Bani Israel. Di atas lisan Nabi Daud dan Isa, iaitu dalam kitab Zabur tu ada kenyataan laknat pada kelompok ni. Dan daripada juga lisan Nabi Isa dalam kitab Injil tu. Kenapa? Kenapa mereka dilaknat macam ni? Sedangkan mereka ni kaum yang mulia, Bani Israel mulia. Anak cucu Nabi mulia. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu disebabkan mereka ni telah derhaka dan mereka melampaui batas. Apakah kederhakaan dan pelampauan batas yang mereka buat? Ayat 79. Apa dia? Kanu, sebab adalah mereka ni la yatanahuna am munkarim fa'alu. Mereka tak cegah apa? Kemungkaran yang mereka selama mereka lakukan. Faham? Orang tinggal larangan perintah Allah tu abaikan. Masing-masing tak buat apa-apa. Ini punca dilaknat. Dia Allah kata labi sama kanu yaf'alun. Inilah seburuk-buruk perkara yang mereka lakukan. Baik. Ini surah 5 ayat 78 hingga 79. Ini apa dia? Punca kita ni boleh dilaknat Allah kerana tak mencegah kemungkaran, tak dakwah, mencegah kemungkaran. Baik. Seterusnya yang terakhir untuk dakwah ni
Surah 3 ayat 104. Surah yang terakhir, surah 3 104. Jadi perintah untuk ramai-ramai kita menjadi ummah yang ajak kepada kebaikan. Surah 3 ayat 14. Muka surat 63. Wal takum minkum. Okey. Jadi itu ada garis dia. Garis panduan dakwah. Ayat ni ada garis panduan dakwah. Ada 3 perkara tu garis panduan. Yang mana yang aula, ni aulawiyat ni, fi'il alawiyat ada dalam tu. Mana yang utama, kemudian yang seterusnya dan seterusnya. Okey? Kita baca ayat sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Syarat nak dapat jadi umat yang berjaya, 3 perkara ni mesti ada. Jadi wal takum minkum, dan hendaklah kamu semua. Kalau rujuk pada kaum muslimin, kamu semua. Kalau pada masyarakat yang majmuk, yang umum ni, hendaklah ada, kita ni sentiasa ada di antara kamu. Okey? Faham Sebab min tu lah. Min tu ada 2 jenis. Min litab'id dengan litajnis. Min tu. Jadi ada terjemahan, hendaklah semua dari kalangan kamu, wahai orang beriman, kaum muslimin. Semua. Jangan ada yang tinggal tercicir tak buat benda ni. Okey? Itu untuk kita. Apa dia? Menjadi satu umat yang yad'una ilal khair. Apa tu? Mengajak kepada kebaikan. Apa maksud kebaikan? Sebenarnya ada surah lain, tapi dah banyak surah dah kita buka ni. Kesian nanti. Surah 16 ayat 30. Ketika ahli syurga, orang bertakwa ni nak masuk syurga, Allah tanya dia, apa yang kamu dapat dulu kat dunia sehingga kamu dapat tempat ni? Dia jawab, al-khair, khaira, kebaikan. Itu apa? Dia dapat Quran. Sebab tu dia tahu jalan nak masuk syurga. Ya, sebab Nabi hantar, Nabi bagi risalah ni. Sebab tu Nabi kata, khairukum man ta'allamal Quran wa'al. Ya, antaranya. Sebab tu Ibnu Mas'ud kata apa? Yad'una ilal khair tu, yad'una ila tiba'il Quran. Tu kata sahabat Ibnu Mas'ud, juga Ibnu Abbas kata macam tu juga. Al-khair tu supaya jelas. Sebab kebaikan ni bila tak jelas dia jadi subjektif. Faham? Bila subjektif, semua dakwa ini baik. Kan? Nafsu kita kata ini baik. Faham? Barangkali dia tak baik. Faham? Hari ni equal kan, dia kata equality. Apa yang dia anggap baik? Orang perempuan dengan lelaki hak sah. Contohnya kan. Bagi hawa nafsu sah. Ataupun lagi baik apa dia? Boleh. Ni ada negara dah benar dah kahwin sesama jantina. Dia anggap baik oleh kan? Jadi ukuran dah tak betul dah. Sebab itulah maksud baik mesti jelas. Sumber kebaikan tu mana? Ya, agama kita Islam ni, Quran. Sebab itulah kata Ibnu Mas'ud nak jelaskan, iaitu hendaklah satu umat kita ni semua ajak manusia untuk ikut perintah Allah dalam Quran. Ittiba'il Quran. Itu maksud dia. Itu maksud al-khair. Itu ilmu yang pertama. Bila manusia tahu apa kebaikan yang sebenar, jelas, dan apakah masuk kemungkaran, berlawanan kebaikan tu, barulah timbul yang kedua. Wa ya'muruna bil ma'ruf tu maknanya apa? Ma'ruf apa ma'ruf?
Ma'ruf benda yang dah dikenali, dah diketahui sebab umum, sebab dah diajarkan. Dah diberi faham keterangan dah ma'ruf benda tu. Benda ni buruk tapi kadang-kadang manusia langgar juga. Jadi kita kena ada usaha sentiasa ingatkan, ini kan kamu tahu, ini syirik, jangan buat. Kamu dah makrufkan benda ni, itu maksud dia. Tapi sebelum dia tahu itu tauhid atau syirik, tak ada seruan yang pertama, ya yad'una ilal khair, tak ada ilmu sampai, boleh tak kita terus nak buat? Tak boleh. Sebab itu sebelum kepada ya'muruna bil ma'ruf, kena buat apa dulu? Yad'una ilal khair, bagi orang berilmu dulu. Faham? Yang itu. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, kemudian barulah wa yanhauna 'anil. Ya, inilah dua ni. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beroleh kejayaan. Okey. Jadi untuk buat semua tu kena ada yang terakhir apa dia? Wa tawasau bis sabr. Ringkaslah untuk sabar ni. Last. Yang keempat. Wa tawasau bis sabr. Okey, as-sabr ini sabar ni maknanya apa? Sabar ni ada beberapa banyak makna lah. Sabru antaranya al-habsu ataupun al-imsak. Imsak. Maksudnya apa ni? Menahan. Menahan diri. Menahan diri maksud dia. Ini antara maknanya juga menahan diri dengan menerusi sesuatu daripada sesuatu. Faham? Sebab tu dalam hadis antaranya Nabi kata as-sabru junnatun. Apa ni maksud junnah? Junnah ni perisai. Sabar ni dia macam perisai. Sabar adalah perisai. Dia jaga kita. Tak ada sabar, tak adalah. Kata Ali dalam sebuah asar dia kata as-sabar ni adalah bahagian daripada iman. Umpama apa? Kepala dengan badan. Jadi man la sabaru la imana lahu. Siapa yang tak ada sabar maka tak adalah iman dia. Dia macam sabar ni kepala dia. Kan? Yang lain tu badan dia. Jadi orang yang dia berdakwa dia iman tapi tak ada sabar. Jadi bila tak ada sabar, ada tak semua ni? Punah semua ni. Semuanya punah, tak ada. Siapa yang tak ada sabar, seolah apa? Punah semua iman dia, tak ada. Macam tu, faham? Jadi sabar adalah perisai. Perisai. Dan itulah ada 3 tahap sabar ni. 3 jenis kategori sabar. 1, sabar melakukan ketaatan. 2, sabar meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Mana yang paling tinggi, paling susah? Semua ada bahas. Ada yang ulama kata ni, ada kata ni, ada kata ni. Semua ada dalil masing-masing. Saya pun nak spesifikkan pun
Tapi saya pegang yang 3 yang ni. Yang paling susah yang ni saya. Ada pandangan yang ni. Ada pandangan yang ni paling susah. Berdasarkan ada hujah yang dia highlight masing-masing lah. Banyaklah antaranya. Tapi mungkin ni kena perbahasan hasil dan sabar. Baik, jadi tentang sabar Allah sebut antaranya dalam surah Luqman. Surah 31. Banyak sangat tentang sabar dalam Quran untuk kita jadi pengajaran dia. Boleh ambil kalimah-kalimah tu dan kaji setiap ayat yang ada sabar. InsyaAllah dapat banyak faedah. Tadabbur ayat-ayat tu tentang sabar. Dalam surah Luqman ayat yang ke lah 17. Ayat 17 antaranya. Jadi ni semua ada tiga-tiga jenis ni. Jadi 3 jenis sabar ni Allah simpulkan dalam surah Luqman ayat 17. Ada disimpulkan dalam surah 31 ayat 17. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Jadi, wahai anak kesayanganku, ini Allah merakamkan pesanan seorang bapa kepada anak kesayangannya, iaitu yang tokoh yang bernama Luqman. Jadi, wahai anak kesayanganku, dirikanlah solat dan suruhlah, perintahkanlah kepada perkara makruf dan cegahlah kemungkaran dan bersabarlah di atas apa yang menimpa engkau, musibah yang menimpa engkau. Jadi simpulan dalam semua ni konsep dia sama macam surah yang kita baca, surah Al-As. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq, ditutup dengan wa tawasau bis ya. Jadi dalam rangka kita nak buat semua, nak taat perintah Allah, ada tak ujian yang bakal ditempuh? Ada. Nak cegah pula mungkar, kan, nak lawan diri kita daripada buat yang hawa nafsu kita suka ni, tapi Allah larang. Ada tak cabaran dia? Ada juga. Dan dalam masa yang sama juga ada benda yang menimpa kita, yang menyakitkan kita, yang kita pedih untuk menghadapi dia. Inilah dia 3 bentuk sabar yang ada dalam ni. Sebenarnya semua perkara ni perlu dituntut kesabaran pada dia. Ya bunayya aqimis solah. Aqimis solah ni kena sabar tak? Sebab tu dalam tentang solat kan, kita tengok terjemahan dulu. Wahai anak sayanganku, dirikanlah solat dan suruhlah kepada perkara makruf dan cegahlah kemungkaran dan sabarlah di atas segala yang menimpa engkau. Sesungguhnya demikian ini benar daripada urusan-urusan yang sangat-sangat mustahak yang paling penting. Dalam surah 20 ayat 135 ke 32 belakang tentang solat.
Allah guna istilah apa? Sabar. Ni sabar dalam nak taat ni. 21:32. Ini banyak ayat ni. Muka surat 321. Ayat 132. Wa'mur, kan? Dan perintahkanlah ahlaka, keluarga engkau, bisolah. Untuk apa? Solat. Kemudian ada tak perkataan sabar? Mana? Wasbir ke wastabir? Wastabir. Ni perintah untuk taat ke, buat taat ke, tinggalkan maksiat ke, ataupun sabar atau musibah? Ini perintah untuk apa? Taat ke, tinggalkan maksiat ke, ataupun bersabar ditimpa musibah? Mana satu? Taat. Sebab ni perintah ya, untuk suruh buat amalan taat. Tapi Allah guna perkataan wastabir, bukan wasbir. Maksudnya apa? Kaedah dia adalah bila tambah iza zada, bila dia bertambah imbuhan, semakin beratlah makna. Faham? Faham tak? Bahasa Arab, bila ditambah imbuhan, makna makin berat. Kalau wasbir, sabar. Kalau wastabir, ganda lagi sabar dia. Faham? Macam tu. Jadi nak perintah solat rupanya lebih berat, bukan sabar biasa. Wastabir. Sabar yang luar biasa daripada biasa. Kenapa? Sebenarnya perintah solat ni masih kecil je ke apa? Satu kat sini ayat dia apa? Kemudian Allah kata la nas'aluka rizqa, kami tak minta rezeki. Mana lagi utama? Rezeki ke solat? Solat kan? Jadi nak solat kena buat apa? Solat kena buat apa? Solat nak baca apa? Nak baca Quran. Okey, nak cari rezeki kena ada apa? Usaha je ke? Usaha saja. Ilmu mencari rezeki. Kan? Boleh ke? Ilmu tak ada, nak cari apa? Ya, usaha cari, kan? Betul tak? Sebelum tu mesti tahu ilmu mencari rezeki. Jadi ramai manusia kita rasa rezeki penting, sebab tu kita sibuk berusaha bagaimana nak gali ilmu mencari. Ya. Solat kena ada tak ilmu untuk berkesan solat tu? Apa dia yang paling berkesan solat? Baca Quran lah. Sekali apa kan? Jadi itulah maksud dia. As-solah ni maksudnya juga termasuklah ilmu tentang Tuhan, tentang perkara ghaib yang dituntut untuk terus susah tu. Tu yang susah tu. Betullah solat bukannya yang penting solat, tapi apa? Solat paling penting. Kalau yang penting solat, dia ajar je lah. Habis. Itu tinggal lah. Kan? Tak. Sebab tu solat ni, dia Allah kata wastabir sebab apa? Dia bukan sekali. Dia seumur hidup. Dia tak sama macam cari rezeki. Ajar anak dah pandai, biarlah dia kerja sini cari pandai-pandai lah. Tak kamu lah. Solat tak? Sampai tua kalau tak solat kena suruh juga. Kena sentiasa ingat, kena sentiasa suruh belajar, kena sentiasa dekat dengan, kena sentiasa upgrade ilmu ni, bacaan solat semua kena sentiasa. Faham? Tapi ramai tak sanggup istabir untuk buat benda tu. Ramai tak? Ramai yang tak lah. Sebab dia istabir, dia berat nak suruh. Sibuk dengan yang lah. Ramai boleh sabar suruh anak cari, ya, tapi ramai tak boleh sabar suruh anak jaga dan tambah kualiti dan upgrade pengetahuan dia tentang. Ada tak? Kalau cakap macam tu nanti Quran ni apa jadi? Saya dah besar lah, dah tahu lah.
Okey ialah antara baik bersabar ni. Baik, sedikitlah itu tentang sabar dalam taat antaranya solat. Baik, jadi sabar satu lagi, dia ada limit, dia ada batas waktu. Sebab sabar ni mahal. Nanti kita tengok last tentang mahalnya sabar ni. Dalam sebuah hadis Nabi, ada seorang perempuan yang menangis anak dia di tempat di kuburan anak dia, menangis. Jadi Nabi kata apa? Eee, "Ittaqillah wasbiri." Nabi kata. Takwalah kepada Allah dan sabarlah. Apa Nabi dia kata? "Ah, engkau tak alami yang aku alami." Dia kata kat Nabi. Kenapa dia kata kat Nabi? Sebab dia tak tahu yang cakap tu Nabi. Dia ingat orang cakap kat dia, ingat-ingat macam tu, dia pun beritahu macam tu. Jadi barulah setelah tu ada orang beritahu yang cakap tu tadi tahu tak apa? Nabi tu. Dia pun rasa nak menyesal. Dan dia beritahu, dia pergi cari Nabi, kemah Nabi dan dia kata sekarang aku dah sabar. Nabi kata apa? Ni dia. Jadi sabar tu dia sebab dia mahal. Macam kitalah barang-barang mahal ni, siapa cepat dia dapat kan? Dia sekali je, lepas tu dah tak dapat dah. Tak dapat dah. Jadi apa kata Nabi? Innama sabru. Ni hadis Cari matan ni nanti jumpa hadis. Saya Sahih Bukhari. Ni. Ini bahasan akhir dia, hadis tu panjang. Innamas sabru inda sadmati ula. Jadi Nabi beritahu kat perempuan tu macam ni. Cuba baca. Innamas sabru inda sadmatil ula. Jadi sesungguhnya sabar tu ketika pukulan pertama. Sadmah ni maknanya apa dia? Hentaman yang pertama. Faham? Masa diuji tu sabar terus. Tapi masa tu dia lepas tu boleh kata, "Sebaik aku sabar, sekarang dah sabar dah." Tak ada dah, tak ada. Faham tak? Sabar ni masa yang pertama saat ujian pertama. Selepas tu dah macam-macam dah dia ni, lepas tu baru nak sabar, itu bukan lagi dah. Faham? Itulah. Jadi sesungguhnya sabar itu hanyalah pada apa dia? Pukulan yang pertama. Masa mula-mula itulah. Sebab itulah orang yang sabar ni dia kena sentiasa jaga diri dia lah. Berilmu lah maknanya dia kena ada benda tu. Kadang-kadang kita kan, mulut ni cepat sangat dah tak biasa kan. Lepas tu baru nak sabar. Jadi ni orang yang selalu dalam kerugian. Sabar dia bukan. Dia mula-mula tu, first tu masa tu. Lepas tu baru tak ada. Tak ada dah. Jadi perempuan tadi tu dia cakap macam tu kan. Sekarang dia kata dia dah sabar, dia dah tenang. Bukan lagi dah. Pahala dia tak dapat dah yang tu. Macam mana pahala sabar? Kita tutup dengan surah 39. Pahala sabar. Surah 39 ayat 10. 39 ayat 10. Surah Az-Zumar ayat ke-10. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surat 459 ayat last sekali. Buka muka surat 459, kita baca ayat bawah sekali sebagai penutup hari ni. Okey. Hari ni cuti semua kan? Santai-santai dengan Quran kita rehat diri dengan Quran. Alhamdulillah. Okey. Tutup dengan ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum.
lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah wahai ibadi, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu dengan menjaga perintah dan meninggalkan larangan dia. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang telah melakukan kebaikan di dunia ini, dia akan dapat kebaikan di akhirat. Dan wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah ini adalah amat luas, ada berpandangan. Apa maksud bumi Allah yang luas? Ha? Apa maksud ni? Wa ardullahi wasi'ah ni maksud dia apa? Jadi lebih tepat maksudnya apa ni? Syurga. Bumi Allah ni luas, syurga Allah ni luas, tanah Allah ni luas. Faham eh? Untuk orang yang sabar, dia akan dapat satu tanah yang sangat luas, yang tak ada batasan untuk dia dah. Sekarang ni kat sini ni ada had dia, sempit. Tengok apa yang berlaku kan, dikepung di semua ni. Tapi orang yang sanggup sabar, dia akan dapat bumi yang luas. Itulah maksud dia. Ya. Dan Allah kata apa? Innama yuwaffas sabirun. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pasti akan dicukupkan ajrahum, pahala mereka, bighairi hisab, tanpa batas. Maksud dia? Jadi kalau kita tanya upah dalam satu pekerjaan tu sekian-sekian, kita boleh beritahu upah dia banyak ni je. Ini kalau kerja ni saya boleh bagi awak berapa? Upah sebanyak ni je. Dia upgrade tak boleh lah, ini memang ini je upah dia. Jadi itu biasa-biasa. Tapi kerja yang ni apa dia? Upah yang tak boleh nak bagi. Saya tak boleh nak bagilah sebab harga dia memang tak boleh nak bagi. Jadi Allah rahsiakan. Sebab apa? Terlalu mahal nilai dia. Jadi itulah pahala sabar ni tanpa batas. Tak sama dengan yang lain. Sedekah ada sebut tak? Berapa? 700 kali ganda. Kan? Baca Quran satu ayat berapa? 10. Kan? Kebaikan dapat. Semuanya ada. Tapi untuk sabar, ada tak Allah beritahu spesifik? Tak ada. Ya, tanpa batas. Itulah perkara paling utama, menjadi pokok kepada seluruh perkara kebaikan yang kita nak buat, iaitu apa dia? Untuk beriman dan beramal soleh dan juga menyampaikan risalah Allah ni semuanya. Akhirnya yang terakhir perlukan apa? Sabar dalam belajar tentang iman. Sabar dalam beramal dengan apa yang kita imani, dan sabar dalam nak menyampaikan kebenaran ni tentang iman dan ajak beramal ni kepada masyarakat. Inilah 4 syarat untuk kita terselamat daripada apa? Menjadi golongan yang rugi. Jadi sampai sini dulu untuk bahasan kita pada pagi ini. So nanti kita insya-Allah masuk ayat surah yang baru. Surah apa? At-Takatsur insya-Allah. Qul qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min du'ain la yusma'. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.